Bismillah, walhamdulillah, hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Yang terakhir, saya akan menceritakan tentang ciri-ciri orang fasik. Dan ciri-ciri orang fasik ini telah dibincangkan ataupun telah dibahaskan oleh para ulama dalam karya-karya mereka dan terkandung dalam Quran dan hadis, dan mereka telah merumuskan berapa ciri-ciri orang fasik. Okey. Pertama, iaitu ciri dia orang fasik ni pemimpin. Iaitu pemimpin apa? Yang tidak mahu melaksanakan dan menjalankan hukum-hukum Allah. Okey. Satu perkara, tetapi sedangkan dia ini memiliki keupayaan dan kemampuan mengaplikasikan dalam pimpinannya. Ini kena tengoklah. Ada pimpin, dia tak mahu. Tapi ada pimpin nak mahu, nak laksanakan. Tetapi keadaannya tak mengizinkan. Itu satu perkara. Itu banyak berlakulah pada zaman-zaman para khulafa dan sebagainya. Tetapi kita tengok dalam dunia sekarang, ada pemimpin, dia tak nak melaksanakan apa yang terkehendak dalam hukum-hukum hakam. Namun demikian di sini para pelajar, hukum hakam ini tak semestinya hudud sahaja. Kita jangan ingat, hukum hakam itu adalah hudud semata-mata. Hukum Allah tu hudud, potong tangan, rejam. Tak. Hukum Allah tu banyak. Adanya ekonomi, kan? Ekonomi. Semua. Bukan hanya ikut hukum tu saja. Semua ada. Kita ada social dan sebagainya. Jadi kita ada hukum-hukum Allah ni banyak. Jangan sempitkan pemikiran kita kena ada hukum, ada undang-undang, nak mengangkat hudud. Bukannya itu. Semua perkara ada hukumnya. Kerana itu kita tengok ada bagaimana zaman Nabi Muhammad SAW, dia menggunakan pendekatan ekonomi pada awalnya, sosial, iaitu pengabdian diri pada Allah Ta'ala. Bila dah faham tentang ekonomi, semua masyarakat dalam keadaan baik, dalam bahagia, masyarakat bersosial, bermasyarakat. Selepas itu barulah Nabi mengangkat hukum hudud. Jadi kita kena baik-baik supaya jangan sempit pemikiran kita, hukum itu hanya pada hukuman undang-undang dari sudut potong tangan dan sebagainya. Bukan itu saja. Dia ada, tapi bukan itu saja. Itu yang pertama lah. Okey. Yang kedua, sering melakukan perbuatan dosa-dosa besar, kemungkaran, kemaksiatan dan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, ini kita kena perhati baik. Dosa-dosa besar kita kena elak. Kan? Antaranya kalau kita tak solat ke, si A tu berzina ke, si A tu minum arak ke, kan? 7 dosa besar. Kita kena tengok balik. Kemungkaran, apa tu kemungkaran yang kita buat, kita kena tengok. Jangan sering. Sering ni yang boleh membuatkan jadi orang fasik. Kadang-kadang ni kita buat dosa. Kita itu memang fitrah. Tapi jangan sering. Hari ni menipu, esok menipu, esok setiap hari menipu. Mana boleh gitu. Hari tak pergi kelas. Masalah lah. Tapi kalau ada sebab-sebab, kita boleh bincang. Okey, patut menusukkan kerosakan di atas muka bumi ini. Ini bukan hanya menyebabkan kita pecah bangunan sebagainya. Itu salah satu. Kita buang sampah merata-rata. Kita makan tak gikat, kita tak buang dalam sampah. Kita dah mandi, kita tak tutup air. Itu pun boleh menyebabkan kalau sering, kita akan menjadi orang yang fasik. Jadi kita jangan membazir. Yang kita naik kereta, kita dah makan roti, kita buang plastik roti tu buang daripada dalam kereta. Itu pun adalah buat kerosakan di atas muka bumi. Kita buang dalam air. Kita dalam sungai. Kita buat macam-macam. Kalau yang lebih besar, orang mentarah gunung dan sebagainya, menebang pokok dan sebagainya. Itu pun satu kerosakan. Jadi kita melihat persekitaran tu banyak. Kerosakan tu banyak. Jadi jangan sering dan melakukan perbuatan tersebut. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiga, suka mengambil harta orang lain dengan cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini banyak perkara dah. Kadang-kadang orang yang jaga anak yatim dah ambil harta yang berlebihan. Orang politik dah ambil harta rakyat. Orang zakat mengambil harta orang miskin. Itu kita tak mahu. Kadang-kadang bukan itu saja. Kadang-kadang antara adik-beradik pun kita ambil harta dengan yang haram. Berebut saudara mara. Atuk berebut dengan nenek, macam katalah. Nenek berebut dengan abang dah. Merebut harta dengan cara yang salah dan sebagainya. Kadang-kadang kita pergi kantin kan, ambil makan tanpa minta izin. Kalau tak ada duit, bagi tahu. Ini kita ambil. Lepas tu ambil hak orang lain tak dapat makan.
Ini pun satu perkara yang akan mengundang uh, menjadi seorang yang fasik. Yang keempat, berterusan dan berkekalan melakukan perbuatan dosa kecil dan dosa besar secara sedar. Ini pelajar kita perlu elak. Kadang-kadang kita sedar itu dosa kita buat, itu boleh mengundangkan bahawa kita akan mendapat dosa-dosa, akan menjadi orang yang fasik. Namun demikian para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita kena tengok diri sendiri lah. Sebab tu saya pernah dengar kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bila orang tanya kepada dia, uh, aku dia kata orang tu, orang ni, orang itu, orang ni kan. Lepas tu Ahmad bin Hanbal kata, kamu pergi balik rumah, kamu tengok cermin. Cuba kamu kata, kamu. Semuanya tuju pada kita. Pada pelajar yang dirahmati Allah SWT. Apa yang perlu kita buat? Ialah kita jangan menunding jari pada orang lain. Kita tengok diri kita dulu. Sejauh manakah kita hidup beragama? Banyak ke? Sikit ke? Adakah kita ni golongan orang fasik? Itu. Jadi jangan tengok orang lain. Tengok pada diri kita. Dan jangan label orang lain. Kita berkata, hang ni fasik lah. Hang ni munafik lah. Jangan. Kita kena tengok diri kita sebaik-baiknya. Perbaja yang dirahmati Allah SWT. Sebagai kesimpulan, apa yang nak kita faham dalam tajuk ini adalah kita hendaklah tabayun dalam apa jua berita. Dan apa jua berita, apa jua khabar, kita kena tabayun. Kita kena menyemak, kita mengkaji. Kalau pemimpin tu buat salah, kita kena tabayun. Adakah betul ke tidak? Kalau orang tu melakukan dosa besar, kita kena tabayun. Mengapa dia buat dosa besar? Apakah punca dia? Kalau dia suruh mengharta orang lain, kita kena tabayun. Apa cerita dia? Kalau dia berterusan buatkan dosa, kita kena tabayun. Segala aspek, kita kena tabayun. Kita tak boleh terus pukul rata keadaan masyarakat, menghukum masyarakat. Kita bukan, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah SWT dan mahkamah. Kita ini adalah pendakwah. Kita ini adalah mad'u. Kita ini da'i dan sebagainya. Maka kita kena bergerak seiring. Kita kena mengamalkan cara hidup yang beragama dan kita mula daripada sekarang, insya-Allah kita akan menjadi orang yang baik. Kita akan mendapat keberkatan dan keridaan Allah di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita orang yang fasik dan Allah menjadikan kita orang yang beriman yang ikhlas, mukhlisina lahuddin, iaitu orang yang ikhlas dalam agama yang lurus, iaitu agama Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.